Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness dan perjuangan kami adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah sehingga kali ini kami telah bantu seramai 1,600 lebih orang untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing tentang apa yang akan berlaku kepada kita selepas dah ambil COVID-19 vaksin. Kemudian apa yang akan berlaku kepada kita lepas tu, dan kebanyakan daripada student saya dan yang saya kenal, mereka mengalami masalah seperti macam susah nak kawal selera makan. So bila kita ada masalah macam tu, macam mana kita senang nak turunkan berat badan kan? Mesti lagi susah. Sebab kita kerja macam nak makan je kerjanya kan. So siapa kat sini yang dah ambil vaksin, boleh tak komen saya dah ambil? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak kalau dah ambil vaksin? Sebab hari ni saya nak bagi tahu cara macam mana sebenarnya kita boleh atasi rasa selera makan yang makin meningkat tu, terutamanya kepada mereka yang dah ambil yang dah ambil vaksin lah. So saya nak tanya siapa kat sini, boleh tak saya nak confirmkan, dengar tak suara saya? Kalau dengar boleh tak komen dengar? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, sebab kita yakin apa yang kita buat pada pagi ini akan memberi manfaat kepada ramai orang. So that's why kita nak minta you all untuk tekan butang share kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, biar lebih ramai lagi orang dapat manfaat daripada sharing yang kita sedang buat bersama-sama sekarang ini. Okey. So saya nak buat setting sikit. Saya nak buat setting sekejap, nak buat setting sekejap sebab saya tengah nak make sure korang semua dapat experience yang best bersama dengan kita semua. Alright. So, begini. Kenapa sebenarnya selera makan kita bertambah pada waktu kita dah ambil vaksin? Waalaikumsalam Puan Nur Akmal. Hai Tuan Wan Syekhah Ali American, apa khabar? So, kenapa selera makan kita bertambah pada waktu kita lepas ambil vaksin? Siapa sini nak tahu? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Okey. Kenapa? Sebabkan bila kita ambil vaksin, saya rasa ramai kat sini dah tahu dah. Bila kita ambil vaksin, kita punya imunisasi badan kita semakin merosot sekejap. Okey, maksud saya begini, kenapa sebenarnya vaksin tu diambil? Kenapa kita kena ambil vaksin? Sebab kita nak make sure badan kita boleh tolerate dengan new virus yang datang kepada dalam badan kita. Contohnya, bila kita ambil vaksin Sinovac katakan. Sinovac tu dia mengandungi virus COVID-19 yang dah mati. So dia hantar ke dalam badan kita. So kita punya antibody dalam badan kita akan identify itulah satu virus dan dia akan cuba protect badan kita melawan virus yang dah mati tu. Dan virus yang dah mati tu tak berapa kuat sangat, so bolehlah dia nak belasah. Boleh faham tak? Waalaikumsalam Puan Nuriyah Tukiman, apa khabar? So bila badan kita dah mula start to tolerate dengan virus yang dah mati, yang dah lemah tu. So kalau katakan ada virus yang masuk, yang aktif, yang sangat menggila, so dia akan tahu nak lawan macam mana. Boleh faham tak? So, dalam proses nak membiasakan badan kita ni, antibody kita ni, dengan nak melawan virus itu tu, kita punya antibody akan rendah sikit sebab dia tengah sibuk melawan virus baru. So, dalam keadaan macam tu, badan kita memerlukan tenaga untuk memberikan lebih sikit kepada kita punya antibody badan. Kita punya lymphatic, kita punya bahaya lymphatic punya node semua. Itu yang menyebabkan badan kita macam lemah sekejap, badan kita sakit-sakit dan kita akan dapat meningkatkan selera makan kita. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan boleh tak share Facebook Live ni? Waalaikumsalam Puan Lin Mua, apa khabar Puan Lin Mua? Okey. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Maksud saya, bila kita ambil vaksin, badan kita nak tolerate dengan virus yang tu. So, antibody kita akan merosot sekejap. Sebab dia tengah sibuk nak melawan virus yang tak akan bagi impact yang negatif sangat pada badan kita sebenarnya. So, bila badan kita dah mula dah tolerate dengan virus baru tu, so badan kita akan mula macam start to develop. Waalaikumsalam Puan Susyira, selamat pagi. Asirus, waalaikumsalam. Apa khabar? Boleh faham tak so far? So badan kita perlukan tenaga yang banyak, terutamanya bila badan kita nak meningkatkan antibody dalam badan kita. So that's why orang yang makan sikit sangat, dia akan senang dapat penyakit. Dia akan senang dapat sesama, batuk dan sebagainya.
mungkin demam, kalau orang tu makan terlalu sikit sangat. So that's why badan kita memerlukan tenaga, especially dalam kawasan, dalam sistem dalam sistem antibody badan kita. Boleh faham ke? Bila badan kita dah macam let's say macam mana? Badan kita memerlukan tenaga yang banyak sikit untuk support sistem antibody badan kita. So that's why kita kena makan banyak sikit, dan tak salah pun untuk kita makan banyak sikit pada waktu itu. Boleh faham ke? So jangan risau kata coach, saya makan banyak, selera saya makin bertambah, saya risau. Siapa sini risau? Boleh tak komen risau? Selamat pagi Puan Nur Munirah Kecil, apa khabar? Hai Puan Siti Nur Syahidah, apa khabar? Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin? Boleh faham? Alhamdulillah. Okey, so point saya kat sini adalah bila selera badan kita makin bertambah, selera makan kita makin bertambah selepas ambil vaksin, jangan risau. Just go with the flow. Jangan risau, jangan kita nak sekat makanan kita, jangan kita nak halang badan kita untuk makan. Tetapi satu benda yang kita kena faham, yang bila selera makan kita bertambah, kenapa? Sebab dia nak support kita punya sistem antibody badan kita untuk melawan virus macam Sinovac. Dia akan hantar virus yang dah mati, virus COVID yang dah mati. Coronavirus tu dia dah mati dalam badan kita. So dia akan melawan virus tu sampailah dia boleh create dia punya immune system yang lebih better. Barulah badan kita akan mula boleh macam biasa sikit. Dan dalam tempoh nak meningkatkan dia punya antibody tu, kita kena makan banyak sikit, dan jangan halang badan kita bila nak makan banyak. Boleh faham ke? Terima kasih kepada Puan Sushira yang dah tag. Okey, itu adalah satu benda yang saya nak bagi tahu. Kedua, benda yang penting untuk kita faham juga adalah apa? Adalah bila kita nak makan, kita kena faham kita kena makan makanan apa. Itu paling gila penting nak mati. Itu memang paling gila penting nak mati, sebab itulah yang akan menyebabkan sama ada kita naik berat badan dalam tempoh jangka masa yang panjang, ataupun dia akan naikkan bentuk badan kita sampai dia gemuk dan sebagainya, ataupun dia akan menjadikan badan kita ni macam masih lagi fit, cuma berat badan kita dia bertambah sikit daripada lemak. Terima kasih kepada Cik Ros yang dah share. Siapa sini nak tahu apakah makanan yang patut diambil dan makanan yang sepatutnya jarang diambil? Jangan ambil banyak sangat. Boleh tak komen nak tahu, dan boleh tak juga share Facebook Live ni. Terima kasih kepada yang dah tag, kepada yang dah share Facebook Live ni kepada sesiapa yang mungkin akan dapat manfaat. Hari ni saya nak bagi tahu sebab hari ni saya akan dapat second dose hari ni. Okey. Saya akan dapat second dose hari ni. So, saya tengah bersiap sedia. Apalah aku nak makan lepas ni. Antaranya adalah pizza. Pizza. Hai Puan Nur Razia Abdul Malik, apa khabar? Nak tahu Okey. Kita cuba elakkan memakan makanan yang bergula. Cuba try elakkan. Macam cuba kita elakkan makan kek ke, minuman air manis ke. Try elakkan. Mungkin kita akan terasa macam susah, tapi try. Try test. Boleh faham tak? Tahniah, saya belum lagi. Tak apa. Hai Puan Anissa, apa khabar? Alright, so maksud saya, kita cuba elakkan memakan makanan yang manis-manis lah. Macam makan yang bergula ke, minuman yang bergula kan dan sebagainya. Boleh lah. Saya cadang nak rentas negara terus, Cik Ros. Bosan dah duduk kat sini Malaysia ni. Lama dah saya tak pergi overseas. All the best. Terima kasih Puan Nur Munirah Kecil. Apa khabar Puan Nur Munirah? Alright, so point saya kat sini adalah kita cuba makan makanan yang mengandungi vitamin C. Makanan-makanan yang macam vitamin C macam suplemen ke, macam apa lagi? Macam oren ke, kiwi ke, sayur-sayuran pun kena ambil yang hijau-hijau pekat tu. Ambil banyak-banyak, tak apa. Sebab dia tu akan membantu mengurangkan selera kita nak makan makanan yang bukan-bukan. Boleh faham tak? So, maksud saya, bila kita ambil makanan yang salah, kita akan dapat satu macam nama dia adalah domino effect kepada kita punya keseluruhan selera makan kita. Let's say kalau katakan kita makan makanan yang manis-manis, dia akan menjadikan kita rasa nak makan benda manis lagi lepas tu. So itu yang akan menyebabkan pentingnya pemilihan makanan pada waktu sekarang, sebab dia akan menjadikan sama ada kita ni akan ada masalah berat badan secara long term ataupun short term. So itu yang saya nak bagi tahu kat sini lah. Hai Puan Ruzana Elina, apa khabar? So antara benda yang saya akan makan,
Okay, yang saya dah makan dah pun sebenarnya sepanjang saya dah cucuk selama 2 minggu ni, first dose saya 21 pula 7 Julai. Saya punya first dose itu 7 Julai. Saya dah makan McD, fast food tu yang banyak lah saya makan. Lepas tu pula saya juga makan, of course saya pun minum kopi juga 3 in 1, bukan main banyak lagi sebenarnya kopi 3 in 1. Alright, saya pun juga kek pun ada juga sikit, adalah sikit kek. Siapa punya kek adalah macam apa ni, macam jajan-jajan pun ada saya makan juga. Saya ni fitness coach dan saya makan benda tu semua, dan saya ajar kepada student saya jaga pemakanan. That's why kita create meal plan. Dan meal plan ini adalah kita akan susun jadual pemakanan kita. Jadual pemakanan kita yang kita masih lagi boleh makan apa sahaja yang kita nak. Terlalu stres. Siapa sini setuju? Terlalu stres kalau katakan kita follow, bila kita berdiet especially, bila kita berdiet, kita makan makanan yang membuatkan kita stres. Macam kita tak boleh makan nasi contohnya, ataupun kita tak boleh makan ayam, ikan, daging yang berempah-rempah, yang berkuah-kuah, tak boleh makan. Kan sedih tu. Baru-baru ni Raya Haji takkan tak makan rendang. Makanlah rendang, apa salahnya? Betul tak? Siapa sini setuju? Gila tak best bila kita nak berdiet, kita masih lagi tak boleh nak makan makanan kegemaran kita. Macam mana kita nak dapat teruskan cara diet macam tu selama 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun? Macam mana nak tahu? Susah lah kan bila kita terpaksa memakan makanan yang tak sedap. Melainkan kalau kita memang suka makan makanan tak sedap. Kan? So that's why kita create meal plan untuk student kita, dan kita tunjukkan cara macam mana kita boleh makan makanan kegemaran kita supaya kita akan tak ada masalah nak masalah konsisten. Ramai orang akan ada masalah konsisten. Dia hangat-hangat tai ayam. Hot chicken nama dia. Hot chicken dia makan kau punya sihat-sihat semua kan. Makan contohnya makan makanan yang tak berkuah. Ayam, ikan, daging kena bakar, salai, rebus, steam. Benda tu je dia makan. So kan pening kepala. Kan susah tu. So why not kalau katakan kita masih lagi boleh makan makanan kegemaran kita, dan kita pandai pula tu nak create meal plan sendiri. Siapa kat sini yang mungkin ada persoalan, meal plan tu haiwan apa? Apakah binatang tu meal plan? First dose pertama tarikh, second dose awal bulan 9. Tak apa, mungkin Nasib Ros ambil ni kot, ambil AstraZeneca kot, dia 2 bulan sikit, dia punya lama. Macam Sinovac, dia 2 minggu. So senang sikit cerita dia. Waalaikumsalam Puan Jamna, apa khabar? Pagi-pagi akak dah makan buah markisah, okey tak? Okey je. Asalkan halal Puan Linmore. Kak Lin, asalkan halal. Asalkan bukan buah markisah yang dicuri daripada jiran sebelah. Kalau tak ada masa. Kalau katakan masih lagi kita boleh makan, maksudnya makan je lah. Asalkan kita, sini tak? Sebenarnya kan bila nak berdiet, ramai orang tanya saya selalu macam tu. Boleh tak makan tu, boleh tak makan ni? Sebenarnya boleh. Semua benda boleh makan. Waalaikumsalam Kak Mi. Siapa sini baru first time dengar? Bila kita nak berdiet, kita boleh makan semua benda. Kita boleh makan semua benda. Asalkan makanan tu halal. Asalkan makanan tu halalan toiban. Halal saja pun tak guna, dia kena halalan toiban. Siapa sini baru first time dengar? Sebab saya rasa ramai orang ada masalah tang situ. That's why saya nak beritahu kat sini kan, untuk student-student saya dan juga untuk sesiapa kat sini, bila kita nak berdiet, kita boleh makan apa saja. Bermaksud asalkan kita faham berapa banyak keperluan tenaga kita. Dan itulah meal plan kita susun mengikut keperluan tenaga kita, dan kita juga tunjukkan cara macam mana kita boleh memvariasikan meal plan kita tu supaya kita dapat makan apa sahaja, tak kisah masakan apa benda sekalipun. Makanan Chinese food ke, Indian food ke, Malay food ke, Western ke, mana-mana negara ke. Sebenarnya boleh je kita makan makanan semua benda asalkan kita faham apa? Faham keperluan tenaga kita sehari. Siapa sini yang baru first time dengar benda Allah ni? Boleh tak komen? Baru first time dengar. Waalaikumsalam Kak Mi, apa khabar? Okay. So, that's why pada hari Sabtu ni kita akan tunjukkan, saya akan sharekan tentang benda ni secara terperinci. Okey, secara terperinci tentang macam mana kita boleh menggunakan, kita mengetahui tentang diri kita supaya bila kita tahu tentang diri kita, kita boleh makan apa saja.
Siapa sini yang rasa macam dia nak belajar benda tu dan kita nak share benda ni secara percuma je kepada semua yang berminat. Yang berminat lah, yang berminat, yang committed nak belajar. Yang berminat nak belajar dan committed nak ubah diri mereka supaya mereka tidak akan ada lagi masalah berat badan. Dan bila mereka faham ilmu ni, nombor satu, dia tak akan risau lagi berat badan mereka meningkat. Nombor dua, kenapa diorang tak risau? Sebabkan bila berat badan mereka meningkat, macam sekarang saya makan banyak semua, ramai juga di kalangan student kita yang saya kenal, yang di kalangan orang yang bagi saya Q&A, coach saya makan banyak lah lepas dah ambil vaksin, macam mana dia tak risau dah. Sebab apa? Sebab dia tahu kenapa, satu. Nombor dua, kenapa tu saya dah cerita tadi sikit. Nombor dua, dia tahu dah macam mana nak turunkan berat badan mereka tu semula. Siapa yang berminat nak belajar benda tu dan kita akan share benda ni, ilmu yang bernilai RM199 kita bagi secara percuma sahaja kepada yang berminat lah. Siapa yang berminat, boleh tak komen saya berminat, boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan boleh tak share Facebook Live ni kalau berminat nak belajar. Dan ilmu ni sebenarnya ilmu ni tak ramai orang bagi tahu, tak ramai orang share. Hanya orang yang macam bila kita ambil dekat kursus-kursus dekat macam bila kita ambil kursus ke, macam bila kita ambil certain macam sijil, sertifikat, diploma dalam nutrition, dalam dietitian, baru dia akan share benda ni. Tak ramai orang nak share benda ni secara terperinci. Sebab once korang dah tahu benda ni, korang dah tak perlukan lagi orang macam saya lagi dalam dunia ni. Sumpah saya itu beritahu ni. Korang dah tak perlu risau lagi untuk orang guide korang untuk turunkan berat badan ke, untuk jadi fitness coach ke, dah tak perlu dah. Korang dah tak perlu lagi dah nak menggunakan sebarang produk kurus sebab korang dah tahu dah macam mana korang boleh tap kepada kita punya badan supaya badan kita ni boleh dapat turunkan berat badan dengan mudah. Siapa yang berminat, boleh tak komen berminat sebab kita nak bagi secara percuma. Cara dia adalah dengan cara komen Z2S. Okey, saya bagi contoh kat sini. Komen Z2S. Okey. Untuk apa? Untuk dapat akses dekat dalam webinar Zero to Slim Fit pada hari Sabtu ni jam 2 petang ke 3 petang, saya akan share 3 kunci besar macam mana sebenarnya kita boleh turunkan berat badan tanpa produk supaya apa? Supaya kita tidak lagi membuang masa untuk kita macam apa? Untuk kita menggunakan cara kurus yang salah. Kalau berminat boleh komen Z2S, nanti saka saya kita dah hire balik saka saya lepas kita dah cuci dia kan, kita mandi wajib dia kita dah baca-baca jampi sikit, kita dah pakai semula. Alright, komen Z2S Zero to Slim Fit, okay? Sebab nanti saka kita akan PM, akan bagi link untuk pendaftaran. So pendaftaran ni hanya terhad kepada 100 orang pertama. So boleh daftar dulu, kod-kod dapat dalam 100 orang pertama tu. Kemudian apa? Kemudian kalau katakan dapat berjaya, kita akan contact you all melalui email dan WhatsApp untuk kita masukkan you all dekat dalam slot. Kalau katakan confirm lah, tak confirm kita akan masukkan orang lain. So boleh komen Z2S macam Makcik Ros komen tu dan nanti saka kita akan PM. Saka saya sekarang ni lepas dah kena cuci ni lembab sikit. Sila semak itulah tu kan. Nampak tak saka saya dah berfungsi dah tu, nampak? Sila semak inbox untuk mendaftar ke Zero to Slim Fit segala bagai. Percuma je pada 31 Julai ni. Sebab apa? Tujuan kita nak selesaikan masalah ramai orang yang tengah ada sekarang. Apakah masalah tu? Sebabkan mereka tak faham kenapa berat badan mereka tak turun-turun lagi. Kalau katakan korang rasa macam korang nak cuba turunkan berat badan, korang dah cuba macam-macam jenis diet, dah cuba macam-macam jenis senaman, dah cuba macam-macam jenis kaedah, produk kurus dan sebagainya pun tak jadi, beli bengkong pun tak jadi, beli apa lagi? Beli entah apa-apalah pun tak kurus-kurus juga. So tension, bengang dan rasa macam nak ubah diri daripada melakukan benda yang bukan-bukan kepada buat satu benda yang lebih tepat dan berkesan. Yang itulah yang ramai student saya dapat berjaya turunkan berat badan. Tak percaya boleh tengok dalam Facebook page saya. Tengok setiap komen. Bird. Bird. Biasa cakap burung, bird. Terbiasa dah Noah kan ada anak kecil. So apa tu?
apa nama tadi? Dah lupa dah. Ada burung gagak lalu dah hilang idea. So poin saya kat sini adalah ramai orang ada masalah tang situ, tang susah nak turunkan berat badan dan sebagainya. Dan dia tak tahu kenapa. Kenapa sebenarnya berat badan mereka susah nak turun, dan cara yang paling terbaik sekali adalah kita belajar cara kurus tu. So komen Z2S, daftar kejap lagi ni lepas habis live. Okey, sebab apa? Sebab nanti kalau katakan korang berada dalam 100 orang pertama, kita akan kontak hari ini insyaAllah ataupun kita akan kontak besok. So adalah beberapa lagi pendaftaran yang kena dilakukan. Memang free of charge je, memang tak ada bayaran langsung. So tak perlu risau. Yang paling penting sekali adalah korang committed. Siapa kat sini yang committed nak turunkan berat badan? Boleh tak komen saya committed? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak kalau committed? Cek komen sikit. Siapa sini yang committed? Saya committed. Saya committed, saya tak committed. Saya macam acah-acah je nak kurus. Saya hangat-hangat hot chicken je. Hot chicken. So ada orang dia macam dia nak kurus tapi dia macam aku nak kurus tapi macam cana nak kurus mesti mahal mesti macam mana so banyak sangat dia tu. So that's why macam susah sikitlah nak nampak kesan kan. Acik Ros committed sangat, walaupun Acik Ros memang dah slim dah pun. Saya tak tahu lagi apa Acik Ros nak turun. Committed sangat kata Puan Aminah. So kalau katakan committed, so saya rasa the best way adalah dengan cara belajar. Belajar ni memang memerlukan komitmen sikit, komitmen masa. Okey, orang yang membeli produk kurus dia perlukan komitmen juga. Komitmen apa? Komitmen kewangan. So korang, untuk orang baru saya tak boleh je nak repeat semula, sebabkan kita Zero to Slim Fit ni kita buat setiap minggu. Cumanya ada minggu yang kita tak buat, macam minggu lepas saya tak buat sebab saya ada kelas. So kalau katakan berminat, boleh komen Z2S, check inbox nanti. Dekat situ kita dah hantar email. Kita dah hantar link untuk pendaftaran Zero to Slim Fit. Dan kat situ kita boleh masukkan nama kita, nombor telefon dan email address. Nanti kita akan kontak sekiranya korang berada dalam 100 orang terawal tu. InsyaAllah kita akan kontak nanti. So memang konten tu dah membantu ramai orang membuka minda diorang cara kurus tanpa produk tu. Faham tak? Faham cara kurus tanpa produk tu, insyaAllah kita takkan lagi risau dah. Contoh, makan banyak pada waktu PKP. Pada waktu selepas ambil vaksin, memang akan rasa macam risau, gundah gulana, berat badan semakin meningkat, badan semakin melebar. Dan bila kita ada ilmu ni, kita akan dapat kawal. Bila-bila masa kita nak kawal. Boleh faham ke? So that's why komitmen tu penting, komitmen belajar. Komitmen masa. Sebab kita bagi benda ni free, komitmen tak ada komitmen kewangan bukan situ. Cumanya kalau katakan korang, of course di akhir Zero to Slim Fit tu kita akan buat beberapa offer. Macam mana cara Batak Fitness boleh bantu kita untuk turunkan berat badan. Of course adalah sedikit pembayaran dekat situ, sebab kan kita akan bagi masa saya juga dan masa tim saya untuk membantu you all dapat turunkan berat badan dengan mudah. Okey, faham. Terima kasih juga Puan Limoy yang komited. So tahniah Puan Lin Moy yang committed, Puan Aminah yang committed, Puan Acik Ros yang committed. Faham So that's why mulakan dulu dengan Zero to Slim Fit, insyaAllah kita akan bantu. Dan kemudian, kenapa sebenarnya ataupun apakah makanan selanjutnya yang patut kita ambil pada waktu selepas kita ambil vaksin COVID-19? Selain daripada kita kurangkan makanan yang manis dan kita lebihkan makanan yang bervitamin C. Sebab makanan yang bervitamin C ni dia mengandungi antioksidan. Of course dia akan improvekan kita punya antibody. Apa lagi makanan yang lain? Kan siapa nak tahu? Puan Zuraini Ajmain, apa khabar? Assalamualaikum. Okey. Siapa nak tahu boleh tak komen, nak tahu boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Okey, seterusnya antara makanan yang saya suggest untuk ambil juga pada waktu kita tengah PKP ke tak PKP ke, tengah dah lepas habis ambil vaksin ke tak ambil vaksin ke, antaranya adalah saya cadangkan dan galakkanlah try ambil makanan yang ada halia, makanan yang ada macam halia dengan kunyit. Halia dengan kunyit itu adalah dua makanan yang akan bantu kita meningkatkan kita punya anti-inflammation. Dia ada anti-inflammation. Anti-inflammation ni maksud dia apa? Keradangan. Dia akan membantu menyelesaikan masalah keradangan sel dalam badan kita. Badan kita bila kita kena attack dengan virus kan. Contohlah macam bila kita dapat ambil vaksin, contohlah saya tak pasti untuk AstraZeneca ni apa dia punya mekanisme dia, tapi Sinovac yang saya faham, bila kita ambil Sinovac dia akan cucuk virus yang dah mati, so badan kita akan cuba melawan virus yang dah mati tu. Walaupun dia tak memberi sebarang harm,
kepada badan kita, tapi badan kita nampak virus tu adalah satu benda asing yang masuk ke dalam badan yang perlu dilawan dan dibuang daripada badan kita. So, pada waktu dia tengah fokus kepada lawan virus tu, badan kita rasa sengal-sengal kan? Ada tak siapa-siapa kat sini yang bila dia ambil vaksin, badan dia rasa sengal-sengal, rasa macam lemah-lemah lah, macam nak melepet, nak tidur je lah, rasa macam sakit-sakit sendi, sakit-sakit muscle. Siapa yang ada? Boleh tak komen ada? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak kalau katakan ada masalah macam tu? Kan? Akak belum vaksin lagi. Tak apa, sebabkan dekat Muar dia punya kes tak apa tinggi. Selangor ni menggila sikit. Setiap hari 8,000, 7,000, semalam dah berapa ribu, 16,000. Hashtag sedih. Kak Mi dah dapat vaksin Pfizer. Okey, cantik. So saya tapi basically mak saya teruk kan. So masing-masing akan dapat simptom. Simptom apa? Simptom membuatkan kita rasa macam lemah badan kan. Normal. Kenapa? Sebabkan badan kita punya antibody tengah fokus kepada virus yang tengah ataupun vaksin yang tengah masuk dalam badan kita tu. Vaksin tu walaupun sebenarnya untuk meningkatkan antibody, tapi pada waktu yang awal tu dia akan menyebabkan badan kita lemah sikit. So that's why jangan risau. Maksud saya jangan risau tu apa? That's why kena ambil makanan-makanan yang boleh mengurangkan anti-inflammation. Sebab bila badan kita punya antibody tengah fokus kepada vaksin ataupun virus yang dah mati macam Sinovac tu, okay, mungkin kita ada masalah lain ataupun virus lain dalam badan kita yang sebenarnya badan kita punya antibody tengah fokus kepada virus baru tu. So that's why kita dapat rasa sesama, ada sampai sesak nafas, ada sampai demam-demam dan sebagainya. Sebab itulah petanda-petanda viral. Petanda-petanda badan kita dapat virus lah kan. So, that's why ambil anti-inflammation macam halia ataupun kunyit, dia akan bantu macam mengurangkan sikit simptom tu. Dia akan mengurangkan sikit dia punya macam rasa pening-pening kepala ke. Saya alhamdulillah lepas dah ambil vaksin, saya tak rasa sakit. Cuma adalah beberapa kali macam sesema sikit, especially pada waktu pagi lepas bangun tidur. Macam tersumbat sikit hidung 2 kali. Yang paling teruk saya 2 kali, tapi alhamdulillah pagi kena, petang tu dah okey. Why? Sebabkan bukan nak kata belagak lah kan, tapi saya alhamdulillah saya pun menjaga kesihatan saya, ambil vitamin, makan makanan yang tertentu, sebabkan saya faham kalau katakan saya tak jaga benda ni, macam mana saya nak handle everything. Boleh faham tak? So that's why penting untuk kita memilih makan yang betul supaya kita tidak akan ada masalah seperti macam simptom yang macam tak berapa cantik lah kan. Memang kita akan dapat simptom, tapi simptom yang tak berapa cantik tu yang kita tak nak. Dia mengganggu kita punya aktiviti seharian. Saya rasa ramai kat sini nampak saya buat live hari-hari. Dan kalau katakan saya ada sakit ke apa benda semua, saya sesema ke, mesti saya tak buat. Tapi saya buat juga sebab saya rasa macam benda tu tak mengganggu sangat. Waalaikumsalam Kak Yung, apa khabar? Saya juga pernah bila saya buat live satu pagi tu, hidung saya tersumbat. So saya kena pakai baju yang tebal-tebal sikit, bagi macam panas sikit badan saya, dan dia boleh push, dia macam boleh kurangkan kurangkan congestion dekat hidung saya sampai saya boleh bernafas penuh dengan baik. Boleh faham tak? Setiap masalah ada jalan penyelesaian, tinggal kita nak fokus kepada penyelesaian ke ataupun nak fokus kepada masalah. Kan, tu semua pilih masing-masing. So that's why penyelesaian yang kita boleh berikan kepada mereka yang nak turunkan berat badan, peringkat awal adalah dengan cara mendaftar Zero to Slim Fit yang kita berikan secara percuma sahaja pada 31 Julai 2021 jam 2 petang ke 3 petang, khusus untuk mereka yang nak belajar cara kurus tanpa produk ni. Okay, so that's why sekiranya berminat boleh komen Z2S, nanti Saka kita akan PM. Saka kita akan PM untuk macam tunjukkan cara macam mana caranya untuk belajar cara kurus dan sebagainya. Sebab benda tu penting. Benda tu sangat gila penting, terutamanya kepada mereka yang nak faham cara kurus tanpa produk ni. Okey, saya nak tanya sikit siapa yang pernah join Zero to Slim Fit. Boleh tak komen siapa yang pernah join Zero to Slim Fit? Boleh tak komen pernah join? Boleh tak bagi saya love banyak pernah join? Sebab saya nak bagi tahu, saya nak tanya. Okey, ada kan? Saya tanya sikit, sekiranya best, sekiranya pernah join, saya nak tanya best ke tak? Best ke, cana ke lepas dah join Zero to Slim Fit? Sebab saya nak pastikan orang yang join Zero to Slim Fit, dia akan dapat banyak benda daripada apa yang dia pernah baca kat internet ke. Mesti dia akan baca, bila dia search cara kurus tanpa produk, dia akan jumpa resepi kurus, dia akan jumpa produk kurus, dia akan jumpa benda macam tu. So kita tak nak kalau boleh gunakan cara yang menggunakan tak apa-apa kan. Kita tak nak menggunakan cara guna produk ke.
Kita punya aim simple, kita punya aim adalah untuk menjadikan kita semua dapat turunkan berat badan secara natural dengan memilih makanan-makanan yang ada dekat dapur sekarang yang kita boleh buat dan kita boleh olahkan jadi pemakanan seharian kita supaya apa? Supaya senanglah kita dapat turunkan berat badan dengan mudah, dengan cepat, tanpa ada sebarang side effect. Dan itu yang kita berikan. Itu adalah kunci utama kita kepada mereka yang nak cuba turunkan berat badan tanpa produk. So kepada mereka yang belum lagi mendaftar dalam Zero to Slim Fit, boleh komen Z2S. Terima kasih pada yang komen, pada Puan Zuraini, pada Puan Sushira, kepada Puan Nuriah Tukiman. Terima kasih yang komen best. Alhamdulillah yang pernah join tu, harapnya dapat banyak manfaat. So that's why kita nak invite lagi ramai lagi orang kepada mereka yang belum lagi join. Sekarang ni pendaftaran adalah dalam berapa? 30 lebih kot kalau tak salah saya. 30 lebih. So kita ada beberapa lagi pendaftaran kosong yang kita masih lagi boleh buat. So Kak Lin, kalau katakan belum lagi, boleh komen Z2S. Komen Z2S, nanti saka saya saka Syah AK akan PM untuk mendaftar. Dia akan bagi link untuk daftar ke dalam website Zero to Slim Fit tu, dan supaya bila kita daftar tu, insya-Allah lah kita akan lebih senang sikit dapat turunkan berat badan dengan mudah, dengan cepat dan sebagainya. So that's why yang paling penting sekali adalah kita tak nak risau. Kerisauan itulah yang menyebabkan kita lagi susah nak turunkan berat badan. Sebab apa? Sebab bila kita risau, kita akan rasa stres. Dan bila kita stres, kita punya antibody pun semakin turun. Tambah pula baru ambil vaksin. Dengan waktu tu memang antibody kita memang dah turun dah. Kita tambahkan pula dengan stres, tak rehatnya, dengan buat kerja, dengan dalam keadaan terpaksanya, dengan makan makanan tak sedapnya, kononnya nak kurus. So sudahnya dia apa? Sudah jadi jatuh sakit. Sakit sampai melepet, berselubung. So that's why bagi saya the best way is that kita kena ada ilmu, kita kena faham apa yang kita makan, kita kena faham setiap makanan yang masuk ke dalam perut kita ni apakah fungsi-fungsi dia. Kita at least kena tahulah, bukan main-main sumbat je. Jenis main sumbat je ni yang susah sikit ni. Tak kisahlah sumbat tu kita tengok kat internet dengan kononnya makanan diet, dan that's why ramai orang yang diet ikut-ikutan ni dia tak kekal lama. Dia mungkin akan jumpa satu berat badan kemudian dia stop. So that's why bagi saya, kepada yang macam berminat nak tahu, boleh komen Z2S, ataupun kepada yang mungkin nak ambil shortcut kurus. Bukan guna produk, tapi saya nak bagi tahu kalau kata nak shortcut, nak mempercepatkan lagi proses kurus, saya cadangkan untuk ambil meal plan. Boleh komen, boleh PM kita. Okey, ataupun boleh komen ataupun boleh klik dekat pin komen tu. Situ kita ada letakkan link WhatsApp untuk mendaftar dekat mana, dapatkan meal plan daripada kita. Of course ada sedikit bayaran lah. Kalau macam rasa macam tak nak bayar, nak relax dulu, pergi komen Z2S, boleh daftar kat dalam kita punya webinar secara percuma yang bernilai RM199. Percuma je, seriously, kita nak bantu. So kalau katakan orang nak belajar macam mana cara kurus dengan mudah, boleh komen Z2S dan mendaftar Zero to Slim Fit. Tapi kalau katakan korang ada bajet sikit, nak dapatkan cara yang lebih praktikal, sebab kita akan bantu buatkan meal plan dan kita akan bagi akses selama 30 hari dalam kita punya platform yang ada banyak video-video cara kurus tanpa produk. Boleh klik kat pin komen tu. Okey, itulah satu investment kita untuk kita dapat selamatkan diri kita daripada jatuh sakit akibat daripada pemilihan makanan yang salah terlalu lama sangat. Alright, saya rasa itu je daripada saya. Terima kasih semua sebabkan join Facebook Live ni. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi malam ni, tengok macam mana saya lepas dah saya kena cucuk COVID, vaksin. Bye, Assalamualaikum.